Tontonlah sepenuhnya demi Liga 3, Liga Malaysia secara langsung di Astro. Sebentar saja lagi kita akan bagi kad laporan kepada negara-negara lain di Asia Tenggara. Tetapi hari ini kita bermula dengan negara kita sendiri, Malaysia. Yang dalam international break baru-baru ini pergi ke New Zealand seminggu lebih awal, bermain satu close door friendly, satu sama dengan Auckland FC, yang mana kita tak boleh nak take into consideration waktu kita borak kat laporan ni sebab kita tak tengok pun game tu. Ya. Sebab tak ada available, tertutup. tertutup kan. Yang kita tahu Noah Liner gol satu. Mungkin Tu je kita yang boleh tahu. minta dekat analis Kalau ada footage lah. kalau ada footage. kalau ada footage. Dan yang kedua, menentang New Zealand sendiri. Perlawanan yang melihat kita menang pula. Kita kalah. Anda Sorry. Saya minta maaf. Saya tersilap di situ. Perlawanan melihat kita tewas 4-0. tolong kalau siapa-siapa nak potong TikTok ke apa. Tak ada. Saya minta maaf. Saya tersilap. Ya, betul. Kita ditewaskan. Jadi hari ni Faiz, kita nak bagi kad laporan dan aku nak bagi satu cadangan hari ni. Sebab aku teringat balik, kad laporan selalunya, dulu bila aku pergi dengan mak aku, cikgu aku ni dia ada satu taktik. Dia akan start dengan dia bagi positif dulu. dia sebut benda-benda yang positif dulu. Anak awak ni, Sebenarnya okey. sebelum saya nak start maki, dia saya bagi benda-benda positif dulu. Ya. Anak awak ni, dia macam ni, Sebenarnya dia macam okey. ni, dia okey. Tapi, namun, and then baru dia masuk kepada benda-benda yang kurang enak sikit. Ya. So, let's start by talking about the positives. Putting the cushion first, okay? Aku nak bagi the positives adalah bagi aku pemain. Okay. Aku takkan, I think segala yang kita nak kritik dalam window kali ini, aku rasa tidak ada kritikan yang wajar kita ajukan kepada individual players. Setuju. Sebab aku rasa pemain-pemain memberikan 100%. Bekerja dengan begitu keras di atas padang. In fact, aku tengok cara Syamil Kuti, cara Noah Liner bekerja dengan cukup keras di atas padang. Some of the important saves yang Shihan buat. Some very, very important clearances yang Harith Haikal on his debut, by the way, bersama dengan Dominic Tan lakukan. Corbin Ong yang biarpun dari segi kecergasan masih belum berada di tahap 100%, aku yakin, sebab season ni dia banyak in and out of the team, some injury problems, but he gave 110%. Same goes to Matthew Davies. Arif Aiman cuba yang terbaik. Akia Rashid had some moments. Romel pressed a lot in Romel this dan game. Hendrik, yeah. So there were a lot of positives dari segi player attitudes. Player attitudes aku takkan sesekali menyalahkan para pemain. Aku rasa they gave their absolute everything. The other thing, Faiz, yang pandangan peribadi aku, yang aku rasa positif adalah bahawa walaupun kita berdepan New Zealand, memandangkan ini bukanlah cup tie yang mana do or die, yang mana result ni akan menentukan sesuatu. Given that wasn't the case, aku appreciate yang Pau Mati tried to play progressively. That kita tak pi friendly game semata-mata and park the bus. Kita ada cuba nak bermain dengan nak bermain bola sepak. Kalau tidak, what's the point? Kalau tak, what's the point? We tried. So I will give Pau Mati the credit untuk perkara tersebut lah. Itu pandangan aku dari segi aspek positif. Baik, Any positives? Kalau aku rasa positivity, tadi anda sebut taktik Pau Mati, lepas tu pemain-pemain. Any particular player maybe yang rasa stood out on the day despite kita kalah? Aku rasa Hendrik, aku tak tahu, aku tak banyak menonton dia sejak dia melakukan perpindahan ke Vietnam. Aku sebenarnya mula merasakan bahawa Hendrik boleh menjadi salah seorang pemain paling penting dalam skuad Harimau Melaya ketika beliau menampilkan aksi yang sangat cemerlang menentang China. Adakah itu tahun lalu ataupun tahun ini? Aku dah lupa. Tapi perlawanan menentang China tersebut adalah bukti kualiti Hendrik untuk aku. Yang mana sebelum itu aku agak gusar dengan kualiti beliau. Adakah setara dengan apa yang Harimau Melaya mahukan? Tetapi dalam awal tahun 2024 sehingga pertengahan tahun 2024, aku rasa kehilangan sikit Hendrik daripada segi form ataupun daripada segi standard, walaupun ketika itu dia masih lagi berada di JDT. Mungkin itulah juga sebab kenapa manajemen JDT memilih untuk loan him out dulu kan. Mungkin untuk beliau mendapatkan prestasi yang baik. Tapi aku rasa Hendrik dengan Romel juga. Romel kita dah kritik banyak kali sebelum ini, tetapi pada
baru-baru ni satu benda yang berlainan daripada Romel yang versi Romel sebelum ini adalah fitness dia. He looks so much dia fitter, nampak sangat-sangat fit berbanding sebelum-sebelum ini. Itu that's the positive. That's the positive. Namun begitu, apa yang kita nak katakan tentang Harimau Melaya? Agak susah nak memperkatakan sesuatu sebab kita ni dah kedengaran seperti a broken record. Setiap kali international break kita akan kritik itu dan kritik ini sehingga kan kritik itu dan kritik ini selalunya benda kalau kritik dalam national interest ni adalah perubahan yang dilakukan. Tetapi nampak semakin teruk. Aku nak mula dengan menyebut tentang cara kita merancang window kali ini. Ya. Sangat mengecewakan bagi aku kerana kita berada dalam fasa di mana kita mahu mengutip sebanyak mata ranking FIFA yang mungkin untuk meletakkan kita dalam kedudukan yang lebih mantap apabila undian untuk kelayakan Piala Asia pusingan ketiga dilakukan. Senang cerita, for us to be in the right pot. In the right pot. So that kita dapat avoid the big teams dan kita mendapat draw yang sedikit lebih mudah. Ya. Itu adalah perancangan yang seharusnya dititik beratkanlah. Namun begitu, apa yang kita buat adalah sangat berisiko. Sebab kita hanya merancang satu sahaja friendly game dan friendly game tersebut juga menentang sebuah pasukan yang jauh lebih kuat di tempat lawan. Jadi kalau kita tewas perlawanan tersebut, which dari segi statistik the probability would have been very high, kalau kita tewas perlawanan tersebut, which we ended up doing, itu akan bermakna kita akan mengalami situasi di mana ada negative FIFA ranking points. Negative FIFA ranking points ni tidak akan membantu skuad kebangsaan. Dia macam ni bukan aku nak kata kita buat silap pergi lawan New Zealand. No, in fact kalau ada satu good thing yang FAM did, which is arranging the friendly versus New Zealand, because aku rasa these are the sort of experiences yang pemain-pemain kita memang perlukan. Memang kita perlukan pengalaman lawan dengan tim yang lebih besar, dengan lebih kerap dan bermain di tempat lawan dengan lebih banyak so that kita dapat merasai atmosfer berbeza dan menyesuaikan diri dengan tahap tekanan yang berbeza. Tetapi di samping perkara itu hang buat, hang juga kena pastikan bahawa ada option lain untuk kita maksimumkan international window yang bagi ruang kepada dua perlawanan dan B, walaupun satu tu ada risiko besar untuk kita tewas, ada lagi satu perlawanan ini bukan 100% kita guarantee kita akan menang, tapi ada probability yang lebih besar untuk kita menang. So that you can balance it out. Tetapi kegagalan kita untuk melakukan perkara tersebut sangat mengecewakan. Apa yang kita dapat, respons adalah bahawa, pasukan-pasukan di Oceania semua dah ada perancangan. So mungkin kita terlalu lewat menghubungi mereka, tetapi B, kalau tak dapat pasukan di Oceania, kenapa kita tidak bermain friendly pertama itu di Bukit Jalil saja? Dan mungkin lepas friendly tersebut, 4 hari sebelum kita lawan New Zealand, baru kita terbang ke Auckland. Kan lebih bernas kalau kita buat perkara sedemikian. Itu yang aku tak faham. Satu perancangan yang genius, saya kira genius daripada Kelana Jaya dalam menguruskan international window yang pada kali ini. Tak payah, Kish, tak payah. Okeylah, takut sewa Stadium Bukit Jalil mungkin terlalu mahal. Tak padan sebab nak pergi Auckland ni perlukan kos juga daripada badan pengurusan kan. Main di Ceras. Lawan Timor Leste, lawan apa-apa asalkan negara dan perlawanan tersebut boleh mendapatkan mata FIFA. Itu pun sudah cukup. Lawan siapa-siapa, Brunei Darussalam, lawan tim yang peringkat 140 ke 160 pun tak kisah. Janji lawan dengan negara. Supaya usaha keras yang dilakukan oleh staf kejurulatihan dan juga pemain sepanjang 2-3 tahun kebelakangan ini tidak berkubur begitu saja. Betul. Dan ini adalah perkara yang banyak terjadi di Malaysia. Kisah 1 langkah ke depan, 5 langkah ke belakang. 1 langkah ke depan, 5 langkah ke belakang. Lepas tu kita tanya-tanya kenapa bola sepak kita lebih teruk daripada 20 tahun lepas.
Ini perkara yang sangat asas. Macam mana tak teruk kalau ada perkara macam ni berulang-ulang Betul. terjadi. Jangan kita borak pasal style, tactics. These are the basics. Bila ada window, you maximize the window. Yeah. Hang boleh bayang tak kalau skuad kebangsaan England main satu game friendly, lagi satu game dia main lawan klub. Lawan klub. Dia lawan Bayer Leverkusen. Behind closed door. Hang boleh bayang tak? Itu akan It will never menimbulkan happen. It will never kemaharan. happen. Sebab mereka akan sentiasa memanfaatkan window yang tersedia. Bukan aku nak kata national team kita ni taraf England. Memang tak. Tapi kalau anda bekerja dalam badan yang mengelolakan skuad kebangsaan, tanggungjawab utama adalah untuk memastikan setiap window yang kita ada dimanfaatkan sepenuhnya. Sekarang ni yang lagi mengecewakan untuk aku Faiz adalah bahawa bulan depan setakat ini yang kita tahu satu saja game lawan India away. Kita masih tidak ada perlawanan kedua. Jadi aku tak tahu kalau next window pun kita akan manfaatkan ataupun kita akan bazirkan sekali lagi. Saya nak tengok Ballister Khalsa ke apa Albirex Niigata Singapura ke free tak? Saya nak check tengok kalau dia orang free bulan sebelah boleh main lawan. Sangat mengecewakan. Aku tahu Tapi lawan India nanti main kat India kan? main kat India. Singapura pun window kali ini bazirkan juga. Pergi main 3 friendly kat Jepun. Kenapa? Aku tak faham. Dah lah Diorang nak kondisi buat baru. training camp. Diorang nak buat training camp apa, konsep apa, but it makes no sense to me lah. Bagi aku, skuad negara harus bermain dengan skuad negara lain. Untuk mata ranking FIFA, untuk membentuk kesefahaman, untuk test yourself against different countries, different styles of football. Keputusan pelik macam ni lah yang membuatkan kita berulang kali tampil ke sini dan memberikan kritikan. Pun begitu, ada juga yang kata kat kita tak payah kritik, kalau boleh bagi komen yang bunyi-bunyi je. Susahlah kalau macam tu. Susah. Kita kena mengubah. Kita kena mengubah cara kita memikir, cara kita berdiskusi, cara kita memberikan pandangan sebab dekat Malaysia ni we are allergic to criticism. Walhal kritikan itu seharusnya menjadi sebahagian daripada Pemangkin. pemangkin dan juga identiti kita setiap hari. Ya. Tanpa ada kritikan, susah untuk kita nak fix the problem, susah untuk kita nak menyedari beberapa masalah. Kritikan tu seharusnya ada at every time. Even we deserve criticism. Kalau ada yang tak bersetuju dengan kami, kritik. Kritikan itu seharusnya menjadi sebahagian daripada naluri kita setiap hari. Jadi benda-benda macam skuad kebangsaan ni semua, janganlah kita sebut tak payah kritik, kita sebut benda-benda yang positif saja. Kalau macam tu, sampai bila-bila kita akan diperdayakan, sampai bila-bila mereka akan ambil kesempatan buat keputusan-keputusan yang macam ni lah. Yang macam ni lah. Ada international window tetapi kita bermain satu perlawanan Lawan saja. dengan Auckland. Aku nak tanya lagi satu soalan. Hari tu Pak Erick Thohir ada up gambar, dia kata dia jumpa Madam Pang dan dia jumpa presiden-presiden bola sepak di ASEAN. Ada tak siapa Wakil Malaysia. daripada FAM daripada situ? Aku Sebab tak nampak aku dalam tak gambar. nampak. Dalam gambar. Aku tak nampak dalam gambar tersebut. Adakah kerana jadi pulau? Ataupun tak tahu. tak mendapat But this is my undangan? point. Macam mana kita nak bentuk reputation kita on the international stage kalau negara-negara lain pun kadang-kadang pandang rendah kat kita. These are the sort of arguments yang kadang-kadang bila aku fikir orang sebut yang tak sabar untuk revolusi bulan 12 nanti bila mungkin Tunku akan turun ambil alih ke apa. In my head I'm like, it cannot come sooner. It cannot come faster. Sebab aku tahu benda-benda ni takkan berlaku. It will not happen. JDT as a club pun, immediate break kali ni berapa banyak club dekat Malaysia yang break kali ni main friendly? Tak banyak. But JDT played against Balestier Khalsa. But that's what I mean. Every room possible, you maximize it. Manfaatkan sepenuhnya. Skuad kebangsaan tak buat, kelab bola sepak terbaik di negara yang buat. Bagi grade lah. Aku tak ada banyak benda nak cakap mah. Grade apa yang kita nak game bagi untuk FM kali ni? Aku bagi C. C. Yeah, I think it's unanimous. C, bukan again peringatan C ini khususnya bukan untuk pemain. C ini adalah untuk FM. Adalah untuk federasi. Kerana aku rasa kita tak lakukan sepenuhnya untuk manfaatkan jendela kali ini. Dan aku berharaplah, tolonglah. Bulan November nanti aku berharap A,
dah ada benda positif yang satu benda positif yang AFM lakukan, dah arrange friendly lawan New Zealand. Another positive thing, dah arrange friendly away from home lawan India. Bagi aku these are positive things. Tapi jangan biarkan langkah positif ini diselubungi oleh keputusan tidak menyediakan perlawanan lain. Aku harap kita maximize next month's window dengan 2 perlawanan. Baik. Itu saja. Jadi kad laporan C, C. untuk skuad kebangsaan. Nak cakap banyak pun tak boleh sebab ada satu game dia kan. So C untuk skuad kebangsaan kali ini.